رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عباده. Apa terjemahan dia? Amanna bidzalika, telah beriman oleh kami dengan yang demikian itu kesemuanya, dan telah meyakini oleh kami akan bahawasanya kullan, setiap sesuatu, kullan ay kulla syai'in, itu dipanggil tanwin iwad, dihazafkan mudhafun ilaih, dan meyakini oleh kami akan bahawasanya setiap apa? Setiap sesuatu, min, daripada, indihi, sisinya nya Allah. Tidak ada apa pembahasan yang panjang, melainkan kita perlu tentukan apakah musyar ilaih bagi perkataan zalika. Apakah musyar ilaih bagi perkataan zalika. Ada syarah yang mengembalikan zalika itu kepada ibarat ataupun rangkap yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah perkataan musannif, la radda liqada'ih wala mu'aqqiba li hukmih wala ghaliba li amrihi. Itu dia kembali kepada rangkap yang terakhir sahaja. Maka maknanya apa? Maknanya kami beriman dengan semua itu. Tentang beriman dengan apa? Beriman dengan qada daripada Allah, iaitu kami beriman qada daripada Allah Ta'ala itu adalah qada yang tak boleh diubah oleh sesiapa. La radda li qada'i, tidak ada yang dapat menolak qada'nya. Apabila qada'nya itu berlaku, tidak ada siapa yang boleh alihkan daripada jadi kepada tak jadi. La radda li qada'i. Dengan yang demikian itu kesemuanya kembali kepada wala mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang dapat memintas, tidak ada yang dapat membatalkan hukum Allah. Itu maksud mu'aqqib. Maknanya dia datang menyusuli hukum Allah. Allah buat satu hukum, ketetapan, dia datang, dia tukar hukum itu. Hukum-hukum ni yang dimaksudkan adalah qada juga. Faham? Tidak ada sesuatu yang boleh memintas hukum Allah.
Tidak ada. Okey? Wala ghaliba li amri, dan kami meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu ghalib, bukan maghlub. Segala perintah Allah itu adalah ghalib. Tidak ada yang boleh mengatasinya. Mengatasi itu maksudnya perintah Allah satu perkara, dia datang, dia atasi, dia batalkan, dia buat sebaliknya. Tidak ada. Itu yang dimaksudkan amanna bidzalika kullihi. Kami beriman dengan semua itu. Kami beriman dengan semua itu. Bila sebut beriman, maksudnya beriman dengan iman yang jazam, tanpa ragu-ragu. Beriman dengan iman yang jazam, tanpa ragu-ragu. Dan kami meyakini bahawasanya setiap sesuatu itu daripada Allah. Setiap sesuatu itu daripada Allah. Jadi meyakini setiap sesuatu itu daripada Allah, sebenarnya terbit yang sebelumnya terbit daripada ini. Maksudnya yang sebelumnya terbit daripada ini, ataupun yang ini terbit daripada sebelumnya. Kenapa kita meyakini bahawasanya qada Allah Ta'ala itu tak boleh diubah, tak boleh dipintas, tak boleh dibantah, tak boleh dibuat sebaliknya? Sebab kita meyakini semua sesuatu daripada Allah. Semua sesuatu daripada Allah. Bila semua sesuatu daripada Allah, maka tidak ada qada yang datang daripada makhluk. Tidak ada hukum yang datang daripada makhluk. Tidak ada yang dapat mengatasi apa yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita kembalikan zalika itu kepada rangkap yang terakhir. Ada juga syarah yang mengembalikan zalika itu kepada semua kenyataan yang kita dah baca sebelum ini. Semua. Apa sahaja yang kita belajar tentang teologi, ataupun ilahiyat, ataupun ketuhanan, segala sifatnya yang kita belajar, kita bukan hanya menghafalnya, bukan hanya kita membacanya, tetapi kita meyakini dengan keyakinan yang jazam. Kita beriman dengan iman yang tulen, semua sekali. Bizalika kullih, ini kembali pada awal sampai habis. Daripada awal sampai habis. Di semua yang kami belajar itu kami yakin, kami beriman. Kami beriman dengannya, dengan iman dalam erti kata yang sebenar. Apabila kita telah membaca ibarat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya kita berada di penghujung perbahasan berkaitan dengan ilahiyat. Jadi kita ulang lagi sekali, kitab Tauhid ini dibahagikan perbahasannya kepada ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Ibarat ini adalah berada di penghujung perbahasan berkaitan dengan ilahiyat. Selepasnya kita akan mempelajari satu bahagian lagi daripada masalah-masalah tauhid, iaitu berkaitan dengan nubuwat. Kata pengarang, wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa
wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Rabbil alamin. Pertama kita melihat daripada segi i'rabnya, telah dibaca dengan inna, baca dengan kasrah hamzah, dan kita mempelajari dalam ilmu nahwu bilakah dibaca inna dan bilakah dibaca anna. Antara tempat-tempat yang dibaca inna adalah selepas qaul. Betul tak? Maka wa inna ini ataf kepada awal kitab, iaitu pada perkataannya naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha ta'ala wahidun la syarikalah. Dia kembali situ. Jadi oleh kerana dia masih lagi maqul, qaul, maka dibaca inna. Maksudnya naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi inna Muhammadan. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa. Jadi itu wadih. Allahu akbar. Nubuat ini adalah pelengkap iman. Maksudnya beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad ini adalah pelengkap iman. Dia adalah syatrul iman. Faham? Syatru, juzu iman. Dia bukan penghias iman. Faham? Dia bukan penyempurna iman. Bukan. Dia adalah jauhar iman. Faham? Beza antara penyempurna iman, penghias iman dengan asas iman. Jauhar iman, juzu iman. Maksudnya, kalau kita kata mengakui Muhammad Rasulullah itu penyempurna iman, maknanya siapa yang tidak mengakui, iman dia ada, cuma tak sempurna. Faham? Iman dia ada lah. Maksudnya bila iman dia ada, dia itu mukmin. Cuma mukmin yang iman tak sempurna. Itu kalau kita kata mengakui Muhammad Rasulullah itu penyempurna iman, ataupun dia penghias kepada iman. Kalau tak ada beriman dengan Muhammad Rasulullah, iman tu masih ada, cuma iman tu tak ada hiasan. Iman tu ada tapi tak ada hiasan. Bukan. Tetapi beriman dengan Muhammad Rasulullah ini adalah juzuk iman. Kalau dia tak ada, iman tu tak ada. Tak ada iman. Khalas. Faham? Kita tak boleh panggil orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah sahaja dan dia enggan, ataupun dia menafikan, ataupun dia mengingkari Muhammad Rasulullah, kita tak boleh panggil dia orang beriman. Dia bukan beriman. Bukan kita kata ya iman dia tak sempurna, atau iman dia tak cantik. Tak, dia bukan orang beriman. Faham? Jadi sebab itu kalimah untuk seseorang itu masuk ke dalam agama Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini perkara saya fikir jelas. Jelas dan tidak didebatkan tentang perkara ini. Maksudnya semua ijma' tentang perkara ini. Cuma
Dari segi fiqahnya, kalau satu orang itu dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita panggil dia itu adalah Islam. Islam dunia. Faham? Islam dunia. Apa maksud Islam dunia? Di dunia ini kita akan bermuamalat dengan dia seperti bermuamalah orang Islam. Jadi kalau dia jadi imam, kita hukum imam dia sah. Kalau dia miskin, kita boleh bagi zakat kat dia. Dan lain-lain lah. Kalau dia kahwin dengan perempuan Islam, kita hukum perkahwinan tu sah. Sebab zahirnya dia telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dia ada satu lagi, iman. Dia mungkin dipanggil orang Islam lah dunia. Tapi adakah dia Islam akhirat? Ataupun adakah dia iman akhirat? Mukmin lah. Maksud mukmin akhirat tu, maksudnya adakah dia itu di sisi Allah orang Islam? Untuk seseorang itu di sisi Allah dan di akhirat, untuk dikira Islam, dia kena meyakini tu apa yang diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, dia yakin la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia yakin Muhammadur Rasulullah. Dia yakin. Kalau dia bercakap itu tidak seperti yang dia zahir, tidak seperti yang dia simpan hati dia, maka di sisi kita, maksudnya segi zahir, kita hukum di Islam. Di sisi Allah dia adalah kafir. Maksudnya apa? Maksudnya di akhirat dia akan dimuamalat dengan muamalat orang kafir. Maksudnya dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Faham? Yang perkara kedua ini kita tak campur, sebab itu urusan Allah. Mana kita boleh tahu hati dia kan? Itu daripada segi fiqahnya, siapa mengucap kita hukum Islam. Faham? Tapi dari segi tauhidnya, siapa yang dia mengucap tapi hati dia tidak meyakini, tidak beriman pun dengan apa yang dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah kafir. Faham? Dia adalah kafir. Itu satu masalah. Kita tambah satu lagi masalah. Untuk masuk Islam perlu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ila nasi kafah. Ila nasi kafah. Ada sebahagian orang yang dia nak masuk Islam, kita kena minta dia mengucap lafaz yang macam saya sebut tadi. Dia kena kata, aku bersaksi Muhammad itu adalah Rasulullah kepada seluruh manusia. Ada golongan yang kena ucap macam tu baru sah ibadah. Ada golongan yang mana kalau dia masuk Islam, dia kena ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluh. Jadi orang yang kena mengucap dengan lafaz yang pertama tadi tu, ada satu kelompok yang mereka punya i'tiqad macam ni. Mereka mengaku la ilaha illallah, mereka mengaku Muhammad Rasulullah, tetapi mereka beriktikad Nabi Muhammad ini hanya dihantar kepada orang Arab sahaja. Jadi siapa yang beriktikad Nabi Muhammad ini Rasulullah kepada orang Arab sahaja, dia bukan Islam. Itu iktikad tak betul. Maknanya dia kafir. Permintaan untuk mengakui Muhammad Rasulullah itu dengan makna mengakui Rasulullah itu adalah Rasul kepada seluruh manusia. So kalau dia kata Muhammad Rasulullah tapi hanya kepada bangsa Arab sahaja, maka dia belum Islam. Kalau dia nak masuk Islam, dia dah taubat. Maka masa dia punya syahadah itu,
kena tambah perkataan tadi. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ila nasi kafah. Okey? Tapi itu masalah fiqh, bukan masalah tauhid. Wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa. Dalam mengucap kalimah syahadah, mesti digunakan perkataan wa ashhadu anna Muhammad. Kena sebut Muhammad. Walaupun Nabi ada banyak nama. Kalau dalam Barakah Makkiyah 800 lebih nama. Tetapi syahadah hanya sah kalau dia ucap wa ashhadu anna Muhammad. Sama juga, Allah ada banyak nama, tapi kalau nak mengucap kena sebut la ilaha illallah. Tak boleh sebut la ilaha illar rahim. Tak boleh, tak sah. La ilaha illar rauf, walaupun rauf adalah sifat Allah, tak boleh. Dia kena sebut Allah sebagai alam, dan dia perlu sebut Muhammad sebagai alam. Faham? Sebab itu perkataan Muhammad itu dalam bab syahadat tidak boleh diganti. Faham? Tak boleh diganti. Habis. Kena cepat ni, lagi sebulan je. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya yang telah dipilih. Yang telah dipilih. Dalam banyak-banyak sifat Nabi, pengarang memulakan dengan sifat abdun. Abdun. Sebab apa? Sebab apa? Yang pertama, dalam balaghah, bila kita nak puji seseorang, kita akan sebut dulu dalam pujian itu pujian yang paling tinggi. Yang paling tinggi, sebut yang tinggi dulu. Kemudian kita akan sebut menyusul. Itu kaedah balaghah. Maka oleh kerana maqam ubudiyah ni adalah maqam yang paling tinggi. Faham? Maqam ubudiyah adalah maqam yang paling tinggi. Bila satu orang, manusia dengan manusia, bila satu orang tu dikatakan dia ni hamba kepada Zaid, faham? Maka perkataan hamba tu adalah hina. Bila disebut begitu, dia ni hamba kepada Zaid, hina lah. Hamba ni maksudnya kuli, orang bawah. Tapi bila perkataan hamba itu mudhafun ilaih dia itu Allah, maka dia jadi martabat yang paling tinggi. Faham? Dia jadi martabat yang paling, menjadi martabat yang paling tinggi. Jadi hamba, kalau satu orang itu dia jadi hamba kepada manusia, dia menghasilkan hina pada diri dia. Tapi kalau dia jadi hamba kepada Allah, dia menghasilkan mulia. Bukan mulia biasa, paling tinggi. Jadi oleh kerana sifat ubudiyah ini adalah sifat yang paling tinggi, kita sebut dulu. Dia bukan zam ni. Bila disebut Muhammad hamba, dia bukan zam. Kerana kita tengok mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih akan menghasilkan ketinggian. Berapa banyak mudhaf memperolehi ketinggian disebabkan tingginya mudhafun ilaih. Contohnya kita sebut rumah, anjing, rumah tu dia jadi rendah. Rumah syaitan, rumah Zaid, manusia kan, lain dah. Rumah menteri, lain pula. Rumah raja, rumah agung, rumah Allah. Jadi sama je perkataan rumah, tetapi syaraf dan zillah itu diperolehi dengan melihat kepada. Jadi berapa banyak mudhaf mendapat kemuliaan
kerana mudhafun ilaih. Faham? Itu jelaslah kerana balaghah. Jadi hambanya yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mentaujiihkan begini. Kenapa disifatkan Rasulullah itu dengan hamba? Untuk menafikan akidah mempertuhankan Nabi Isa, mempertuhankan Nabi Uzair, ataupun selain daripada mereka. Faham? Sebab ada orang yang mana bila dia tengok benda lain ni, ada benda magic, ada benda yang pelik, maka dengan sebab kejahilan dia cenderung untuk mempertuhankan benda. Faham? Bila Bilqis melihat matahari itu sebagai sumber kehidupan seluruh dunia, dia sembah matahari. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dia sebab apa? Dia sebab matahari itu sebab dia nampak ada power pada matahari. Memang dia nampak setiap hari bila matahari terbit, berapa banyak kehidupan yang dapat. Pokok dapat nyawa, manusia dapat nyawa, binatang dapat nyawa. Jadi dia merasakan inilah Tuhan dia. Walamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Itu perkataan Nabi Ibrahim. Tapi perkataan Nabi Ibrahim itu bukan maksudnya mula-mula Nabi Ibrahim beriman dengan matahari, bukan. Dia terangkan awal pembahasan. Ini beliau sindir kaum dia. Nabi ni ulama kata daripada kecil tak pernah buat dosa kecil. Macam mana pula Nabi Ibrahim pernah lalui fasa kafir, seperti mana orang lain cerita. Dosa pun tak buat, bukan kafir. Nabi ni syarat dia, walaupun sebelum menjadi Nabi, dia tidak melakukan dosa sebelum menjadi Nabi pun. Faham? Jadi orang yang mengatakan Nabi Ibrahim melalui fasa mencari Tuhan, itu ayat dia, cari Tuhan. Oh, mula-mula dia ingat bintang Tuhan. Oh, kemudian dia ingat bulan Tuhan. Oh, kemudian dia ingat matahari Tuhan. Akhirnya baru dia nampak Tuhan tu sekalipun. Maknanya sebelum tu apa? Sebelum itu dia bukan Islam lah. Tak mungkin Nabi tak berlaku macam tu. Okey. Jadi menyebut abduhu untuk menjelaskan akidah yang betul terhadap Nabi ini. Dia adalah hamba Allah. Qul innama ana bashar. Bashar, manusia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala bantah orang Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa dalam banyak ayat. Bagus ayatnya. Dalam akhir surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ataupun akhir surah Maidah, surah Al-A'raf. Akhir surah Maidah apa? Antaranya sebelum surah Maidah, surah Nisa, lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Man yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilai jami'a. Nabi Isa tak pernah rasa hina. Rasa sombong untuk dia mengaku dia tu hamba Allah. Yang kamu pandai panggil dia hamba Tuhan, kenapa? Kamu rasa tak layak orang yang hebat macam ni, dia adalah manusia. Dia boleh hidupkan burung, dia boleh hidupkan orang yang mati. Sedangkan Tuhan tubuh sendiri, lan yastankifal masih an yakuna 'abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun. Malaikat, sebab ada orang yang mempertuhankan malaikat, kata malaikat ni anak Tuhan lah.
Malaikat pun tunduk kepada Allah. Walaupun mereka tu besar, hebat, malaikat pun tidak rasa rendah diri untuk mengaku mereka hamba Allah. Kamu pandai mempertuhankan malaikat ni, kenapa? Kemudian ada ayat yang lain lepas ni siapa? Faizat. Ayat yang lain Allah Ta'ala macamlah ayat-ayat yang Allah Ta'ala tadi. Wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Ibunya adalah wanita yang benar. Mereka berdua ini makan makanan. Kenapa sebut benda tu? Maksudnya mereka ni manusia. Ibu dia manusia, anak dia pun manusia. Bukti dia manusia, dia makan makanan. Faham? Ada ayat yang lain akhir surah tu lah, Maidah. A'anta qulta linnas A'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kemudian qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta. Maka hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya Nabi Isa, dalam keadaan Allah Ta'ala tahu. Tapi nak bagi tahu kat orang sekeliling yang Nasrani itu. Faham? A'anta qulta linnas, kamu wahai Isa, kamu yang ajar orang ke yang kamu ni Tuhan? Ambillah aku sebagai Tuhan. A'anta qulta linnas ittakhiduni, adakah kamu kata kepada orang ramai, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka, apa ayat ni? Ma yakunu li, tak boleh, tak sepatutnya aku berkata benda yang tak betul. Kalau aku pernah kata wahai Tuhanku, kamu dah tahu dah. Memang aku akan kata. Faham tak? Kalau memang aku telah berkata, maka kamu sudah tentu sudah tahu bahawasanya ia telah berlaku. Tapi kamu tahu ia tak berlaku. Faham? In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Itu pun ayat juga. Faham? Dan ayat yang lain Allah Ta'ala tanya, kalau Allah Ta'ala membunuh Nabi Isa dan ibu dia, siapa boleh selamatkan? Dan lain-lain. Nanti kita belajar dalam Fawzul Kabir, antara bahagian jidal dengan orang Nasrani ini masalah Trinity kan. Trinity ini tathlis, iaitu akidah mereka yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, Mary itu Tuhan. Jadi macam mana mereka itu dibungkam hujahnya dalam Al-Quran, ayat-ayat yang sebut tadilah. Faham? Jadi kita orang yang beriman, walau sebesar mana pun mukjizat Rasulullah, maka dia hamba. Faham? Dan menggelar Rasulullah itu hamba bukan menjatuhkan kedudukan Rasulullah, bahkan itulah kedudukan yang paling tinggi. Jadi ada orang yang jahil tentang akidah, dia rasa kalau tidak sifatkan Rasulullah ini seperti sifat ketuhanan, maka seolah kita letak bawah Rasulullah. Faham? Sedangkan itu adalah yang paling tinggi. Ketika Allah Ta'ala Isra' Rasulullah, maka sifat yang dibawa adalah Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maksudnya ketika baginda berada di kemuncak, sifat yang dibawa untuk puji Nabi adalah lafaz hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab. Itu tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu al-Mustafa wallahu a'lam.